Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 6 Iman, apa khabar semua? Ustaz harap semuanya sihat dan bersedia. InsyaAllah hari ini Ustaz akan teruskan pelajaran tajwid kita. Sebelum ni kita dah belajar dekat sekolah dulu tajuk berkaitan dengan idgham. Idgham, bahagian-bahagian idgham. Idgham mutamassilain, idgham mutafarriqain, idgham mutajanisain. Jadi insyaAllah pelajaran seterusnya ataupun tajuk seterusnya adalah berkaitan dengan Hamzah. Hukum Hamzah. Kita nak kenal Hamzah ni terbagi kepada berapa. Jadi insyaAllah hari ini kita akan belajar. Ustaz harap semuanya dapat fokus. Dengar betul-betul apa yang Ustaz nak sampaikan. Sebab pelajaran sebelum ni berkaitan dengan idgham, ramai lagi yang tak boleh beza antara idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamassilain. Tapi Ustaz tak nak ajar, korang ulang kaji balik. Ustaz dah ajar sebelum ni, ulang kaji balik. Jadi insyaAllah hari ini Ustaz akan teruskan dengan tajuk Hukum Hamzah. Okey, Hukum Hamzah terbagi kepada dua. Yang pertama adalah Hamzatul Wasal, yang kedua adalah Hamzatul Qata'. Bagaimana kita nak kenal Hamzatul Wasal? Bagaimana kita nak kenal Hamzatul Qata'? Okey, Hamzatul Wasal, alif dan di atasnya ada shad kecil. Itu adalah Hamzah Wasal. Tapi kalau Hamzah Qata', alif atas dia ada Hamzah. Itu adalah Hamzah Qata'. Ini cara nak membezakan antara Hamzah Wasal dan juga Hamzah Qata'. Okey, contoh dia apa? Tu Hamzah Wasal. Alhamdu. Alhamdu. Nampak? Dekat alif tu atas dia ada tanda shad kecil. Korang boleh tengok. Okey, Hamzah Qata' contoh dia apa? Alam. Dekat atas alif tu ada tanda Hamzah. Hamzah kecil. Okey. Hari ini Ustaz nak bincangkan tentang Hamzah Qata'. Ustaz nak sentuh satu saja, iaitu Hamzatul Wasal. Okey. Sebelum kita tahu bagaimana cara bacaan Hamzatul Wasal, kita kenal terlebih dahulu pengertian Hamzatul Wasal. Okey, Hamzah Wasal adalah Hamzah berupa alif tambahan di awal perkataan. Bacaan Hamzah diabaikan jika seseorang ingin menyambungkan bacaan dari ayat sebelumnya. Nanti Ustaz akan datangkan contoh. Okey, bacaan Hamzah dibariskan jika seseorang ingin memulakan bacaan ayatnya. Okey, contohlah. Contoh. Kalau korang lihat dalam buku teks tajwid, muka surat. Muka surat sekejap. Okey, buka muka surat 16. Contoh, Ustaz bagi contoh muka surat 16. Okey, bacaan Hamzah diabaikan jika seseorang ingin menyambungkan bacaan. Okey, tengok contoh nombor 1. Okey. Contoh apa? Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Dekat Isa bin Maryam ada Hamzah Wasal. Tapi kalau Ustaz baca dengan sambung, maka bacaan Hamzah diabaikan seperti Isa bin Maryam. Tapi kalau Ustaz berhenti, maka bacaan Hamzah dibariskan. Contoh Ustaz berhenti apa? Contoh Ustaz baca bikalimatin min husmuhul masihu Isa. Ustaz berhenti kat situ. Lepas tu Ustaz teruskan bacaan Ibnu Maryam. Jadi bila mana kita memulakan bacaan, maka kita perlu bariskan Hamzah Wasal. Tapi kalau kita baca dengan sambung, maka tak perlu kita bariskan. Seperti Isa bin Maryam. Boleh? Okey. Bahagian Hamzah Wasal ada 3. Yang pertama adalah memulakan Hamzah Wasal pada alif lam. Nanti Ustaz akan terangkan. Seterusnya adalah memulakan Hamzatul Wasal berpandukan huruf ketiga.
Yang ketiga, membariskan hamzatul wasal tidak berpandukan huruf ketiga. Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah memulakan hamzatul wasal pada alif lam. Okey, bagaimana kita nak membaca hamzatul wasal? Bagaimana kita nak bariskan hamzatul wasal? Okey. Kalaulah hamzah wasal tu dibaca fathah. Bila hamzah wasal dibaca fathah? Apabila dimulakan dengan kalimah alif lam. Contoh, ad-dunya. Bila ada perkataan di awal ada perkataan alif lam seperti ad-dunya, alhamdu, al-ardu, maka kita baca hamzah wasal berbaris fathah, baris atas, seperti ad-dunya, alhamdu. Kita tak baca ilhamdu, tak. Kita tak baca id-dunya. Kalau ada alif lam, ingat Ustaz kata, kalau ada alif lam pada perkataan yang mengandungi hamzah wasal, maka hamzah wasal perlulah dibaris atas. Seperti al-ardu, ada alif lam. Maka atas maka hamzah wasal perlulah baris atas. Itu yang pertama. Okey, bagaimana kita nak bariskan hamzah wasal? Kaedah yang kedua. Okey, sekiranya huruf ketiga berbaris fathah. Okey, kalau dalam satu ayat huruf ketiga itu ada berbaris fathah, maka hamzah wasal perlulah dibaca dengan baris kasrah. Contohnya islauha. Okey, nampak tak hamzah wasal depan sekali? Okey, hamzah wasal islauha. Huruf ketiga dia apa? Alif, shad, lam. Lam tu adalah huruf yang ketiga. Apa baris lam? Lam berbaris fathah. Maka hamzah wasal yang di depan sekali tu kita perlu baca baris kasrah. Seperti islauha. Tak boleh kita baca aslauha ataupun kita baca baris depan uslauha. Tak boleh. Kalau huruf ketiga dia berbaris fathah, maka bacaan di hadapan sekali iaitu hamzah wasal perlulah berbaris kasrah, iaitu islauha. Okey, kalaulah huruf ketiga berbaris kasrah, yang kedua, maka hamzah wasal perlulah dibaca dengan baris kasrah juga. Contoh, irji'i. Okey, apa huruf ketiga dia? Alif, ra, jim. Jim adalah huruf yang ketiga. Okey, apa baris jim? Berbaris kasrah. Maka kalaulah huruf ketiga berbaris kasrah, hamzah wasal yang pertama tu perlulah dibariskan dengan baris kasrah juga. Contohnya irji'i. Irji'i. Tak boleh kita baca urji'i, arji'i, tak boleh. Irji'i. Okey, selesai. Seterusnya, huruf ketiga berbaris dhammah. Okey, kalau ada satu ayat yang mana huruf ketiga dia berbaris dhammah, contoh, maka hamzah wasal perlulah dibaca dengan baris dhammah juga. Contohnya udkhuluha. Okey, baris ketiga dia apa? Adalah kha. Okey, apa baris kha kat situ? Kha berbaris dhammah, berbaris depan. Maka hamzah wasal juga perlulah dibaca dengan baris depan. Tak boleh kita baca idkhuluha, tak boleh. Tak boleh kita baca adkhuluha dengan baris fathah, tak boleh. Kalau huruf ketiga berbaris dhammah, maka hamzah wasal perlulah ikut huruf ketiga, iaitu berbaris dhammah juga, iaitu udkhuluha. Udkhuluha. Okey, selesai untuk kaedah yang kedua. Manakala kaedah yang ketiga, insya-Allah Ustaz akan sambung pada minggu yang akan datang. Jadi Ustaz nak korang semua salin nota yang Ustaz buat, faham betul-betul apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Kalau korang semua tak faham, boleh WhatsApp Ustaz, tanya Ustaz, saya tak faham. InsyaAllah Ustaz akan terangkan balik.
Jadi jangan diam. Itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Sesiapa yang berusaha, insya-Allah dia akan dapat apa yang diusahakannya. Korang kalau belajar bersungguh-sungguh, study elok-elok, insya-Allah UPSR akan cemerlang, UPSRA akan cemerlang, dan apa lagi? UPKK akan cemerlang. Tapi dengan syarat berusaha. Ada satu pepatah Arab mengatakan juga ijtahidu wala tatakasal. Bersungguh-sungguh dan jangan malas. Kenapa? Kerana malas itu adalah amalan daripada syaitan, dan orang yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjatnya. Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Maka Allah angkat Allah angkat darjat orang-orang yang menuntut ilmu di kalangan kamu semua. Maka bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Jadi itu saja daripada Ustaz. Sekiranya ada yang tak faham apa yang Ustaz terangkan, boleh WhatsApp terus Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan terang balik dengan bahasa yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.